Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini cikgu menyambung lagi sejarah tingkatan 4 bab 2 kebangkitan nasionalisme. Topik hari ini adalah berkaitan dengan siri yang keempat, tajuk 2.7 dan 2.8. Cikgu mengharapkan pelajar-pelajar semua dapat belajar sejarah bersama dengan Cikgu Ida. Jom kita belajar. Untuk makluman semua pelajar, terdapat 2 subtajuk dalam perkongsian ini, iaitu perkembangan nasionalisme dan kesan perkembangan nasionalisme. Cikgu mengharapkan pada akhir pengajaran ini, pelajar-pelajar dapat menghuraikan perkembangan nasionalisme di negara kita. Dan yang kedua, pelajar dapat menganalisis kesan perkembangan nasionalisme di negara kita. Perkembangan nasionalisme dirujuk kepada 3 aspek. Pertama, perjuangan yang dilakukan oleh golongan intelektual. Yang kedua, perjuangan yang dilakukan melalui aktiviti penulisan. Dan yang ketiga, perjuangan melalui aktiviti berpersatuan. Kita lihat satu persatu, iaitu perjuangan daripada golongan intelektual. Terdapat beberapa golongan intelektual, termasuklah golongan berpendidikan agama, golongan berpendidikan sekolah Melayu dan golongan berpendidikan sekolah Inggeris. Untuk makluman semua, intelektual berpendidikan agama telah melakukan beberapa cara untuk memberi kesedaran nasionalisme, iaitu melalui peranan kaum muda yang menubuhkan madrasah. Gerakan ini memberi peluang kepada wanita untuk belajar di madrasah dan menyebarkan idea-idea melalui akhbar seperti Al-Imam dan Al-Ikhwan. Manakala golongan intelektual berpendidikan Inggeris pula adalah lepasan daripada Maktab Melayu Kuala Kangsar. Gerakan ini berjaya melatih anak bangsawan bagi diserapkan dalam pentadbiran Inggeris seperti Raja Chulan, Raja Abdullah dan Mahmud Mat yang bertugas sebagai pegawai kerajaan dan berjaya menuntut British membaiki taraf hidup orang Melayu. Selain itu, gerakan golongan berpendidikan Inggeris juga cuba memberi peluang pekerjaan kepada orang Melayu. Mereka menyalurkan idea melalui akhbar seperti Warta Malaya dan Utusan Melayu. Seterusnya, golongan intelektual yang berpendidikan Melayu terdiri daripada lepasan Maktab Perguruan Sultan Idris (SITC) yang berjaya melahirkan guru, tokoh penulis dan golongan nasionalis. Antara golongan nasionalisnya ialah Zakba yang berjaya menghasilkan banyak buku-buku yang berkualiti pada masa tersebut. Kumpulan kurikulum SITC juga menitik beratkan beberapa mata pelajaran, termasuklah mata pelajaran sejarah untuk menaikkan semangat nasionalisme masyarakat tempatan. Kurikulum mata pelajaran anyaman, kesihatan dan sukan juga diperkenalkan pada masa tersebut. Seterusnya, kita lihat pula
perjuangan yang dilakukan melalui penulisan. Terdapat dua kategori penulisan, iaitu kategori akhbar dan majalah, dan yang kedua ialah karya kreatif. Akhbar dan majalah telah mengetengahkan isu hak dan masa depan bangsa, polemik kaum muda dengan kaum tua, serta isu pentadbiran, ekonomi dan sosial. Antara contoh akhbarnya ialah Utusan Melayu dan Lembaga Melayu. Akhbar Inggeris pula terdiri daripada Malay Mail, dan di negara negeri Sarawak pula ialah Akhbar Fajar Sarawak. Seterusnya, masyarakat Cina juga ingin mengekalkan identiti, memperjuangkan nasib wanita dan menyemaikan perasaan cinta akan negara China, seperti akhbar Lat Pao dan Nanyang Siampao. Manakala masyarakat India memperjuangkan politik dan sosial masyarakat India, seperti akhbar Tamil Nisan dan Tamil Murasu. Seterusnya, kita lihat pula penulisan karya kreatif seperti novel berjaya meniupkan nasionalisme dalam kalangan penduduk di negara kita. Karya yang dihasilkan bertemakan semangat cinta akan negara dan perjuangan membela nasib bangsa. Antara contoh-contoh novel yang telah dihasilkan ialah Mari Berjuang, puisi Angan-angan dengan Gurindang, dan contoh cerpen pula ialah Cerita Awang Putat dan Rumah Besar Tiang Sebatang. Seterusnya, kita lihat pula perjuangan melalui aktiviti persatuan. Terdapat beberapa persatuan telah ditubuhkan untuk memperjuangkan semangat nasionalisme pada ketika itu. Antaranya ialah Kesatuan Melayu Singapura KMS yang bertujuan menggalakkan ahlinya bergerak aktif dalam pentadbiran, memperjuangkan kepentingan orang Melayu dalam politik dan pendidikan, serta mementingkan pelajaran teknik dan pengajian tinggi. Manakala persatuan yang kedua dikenali sebagai Persaudaraan Sahabat Penang. Persatuan ini menggalakkan ahlinya untuk bersatu dan bertukar-tukar pendapat, berjaya menyatukan pergerakan orang Melayu melalui kongres atau persidangan wakil Persatuan Melayu dari negeri Brunei, Labuan dan Sarawak untuk mengutarakan isu-isu yang berkaitan dengan kebangsaan. Persatuan yang seterusnya ialah Kesatuan Melayu Muda KMM. KMM telah ditubuhkan oleh Ibrahim Haji Yaakob yang berjuang melalui akhbar majlis. Beliau berhasrat untuk menentang British dan mewujudkan gagasan Melayu Raya. Gagasan Melayu Raya ini ialah idea pergabungan antara tanah Melayu dan Indonesia. Walau bagaimanapun, KMM dianggap radikal oleh kerajaan British. Persatuan yang terakhir ialah Persatuan bagi Masyarakat Cina dan India, termasuklah masyarakat Sikh. Persatuan Masyarakat Cina dan India memberi perhatian kepada kebajikan orang Cina dan perkembangan politik di negara kita. Contohnya, penubuhan persatuan orang Cina peranakan British di negeri-negeri Selat. Manakala masyarakat India pula menjaga kepentingan kaumnya dengan menubuhkan Malayan India Association oleh G.V. Dever. Seterusnya, masyarakat Sikh
menjadikan Gundawara sebagai tempat masyarakat Aceh mengembangkan kesedaran politik anti-British. Pertubuhan ini menubuhkan Khalsa Diwan Malaya yang merupakan persatuan yang berpengaruh. Itulah antara 3 aspek berkaitan dengan perjuangan nasionalisme. Seterusnya, kita lihat pula tajuk 2.8, Kesan Perkembangan Nasionalisme. Untuk makluman semua pelajar, terdapat 3 kesan perkembangan nasionalisme dalam aspek politik, aspek ekonomi dan aspek sosial. Kita lihat satu persatu. Pertama, dalam aspek politik. Perkembangan nasionalisme membawa kepada usaha golongan intelektual berpendidikan Inggeris dan KMS yang menggesa kerajaan meningkatkan peluang pekerjaan dalam pentadbiran British membuahkan hasil. Dasar desentralisasi juga mendorong orang Melayu lebih peka tentang masa depan mereka kerana cuba mengembalikan kuasa sultan, residen dan majlis mesyuarat negeri yang tercabar. Pendidikan masyarakat Cina di negara kita telah berjaya mendirikan banyak sekolah Cina di tanah Melayu. Muncul juga masyarakat India yang berusaha membentuk identiti tersendiri dan mementingkan perpaduan dalam melihat perkembangan politik di tanah Melayu. Ekoran daripada kesan ini, British menjadi lebih berhati-hati dan mengambil beberapa tindakan melalui sekatan. Contohnya, berjaya menangkap Haji Ibrahim Haji Yaakob dan dipenjarakan. Kita lihat pula kesan perkembangan nasionalisme dalam aspek ekonomi. Kesaan kaum muda untuk memajukan diri dalam pendidikan dan ekonomi telah membangkitkan semangat berniaga dalam kalangan masyarakat Melayu. Zakbar telah berjaya menyedarkan guru pelatih akan pentingnya pendidikan tinggi dan kurikulum bahasa Inggeris. Manakala akhbar berbahasa Inggeris seperti The Malay Mail berjaya membantu orang Melayu melanjutkan pelajaran ke luar negara seperti tokoh Tuanku Abdul Rahman. Kita lihat pula kesan perkembangan nasionalisme dalam aspek sosial. Tuntutan mendapatkan peluang pendidikan disuarakan melalui akhbar, majalah dan persatuan. Lepasan daripada SITC telah melahirkan ramai guru, termasuklah guru wanita seperti Ibu Zin yang mengingatkan wanita kepentingan ilmu pengetahuan untuk mengangkat martabat wanita. Manakala bagi masyarakat India dan Ceylon juga turut menubuhkan persatuan untuk menjaga kebajikan mereka. Dan yang terakhir, kesan sosial ialah masyarakat Cina seperti Tang Cheng Lock telah menganggotai Majlis Perundangan Negeri-Negeri Selat dan berjaya menuntut British menjaga kebajikan dan menyediakan dana untuk belajar dalam kalangan masyarakat Cina. Itulah antara kesan perkembangan nasionalisme. Secara rumusan, nasionalisme berpendidikan agama, Inggeris dan Melayu menggunakan pelbagai medium untuk menyemarakkan nasionalisme. Tindakan mereka meninggalkan kesan kepada negara kita sehinggalah episod sejarah baru negara kita muncul
selepas Perang Dunia Kedua. Cikgu menyediakan soalan latihan pengukuhan kepada pelajar untuk mengulang kaji tajuk yang terakhir sirian keempat 2.7 dan tajuk 2.8. Cikgu mengucapkan sekian terima kasih kepada semua rakan-rakan anak-anak murid yang menonton channel Sejarah Cikgu Ida. Jangan lupa subscribe, like dan share channel Sejarah Cikgu Ida. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera.